Bismillah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka malikun muqtadir wa innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma in kanat dhunubi salafat wa ikhtalafat wajhati wa 'azumat khati'atina wa halat baini wa baina qada'i hajatina, fa inni as'aluka bihalali wajhika wa 'azimi 'afwika wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana wa tarhamna wa tafarrij 'anna. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika haramik wa kfini bi fadlika man siwak. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadiratillah, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya Allah memperhimpunkan kita pada awal bulan Syaban. Saya ini 1 Syaban. Jadi nak difahamkan tempat tuan-tuan ni baru lagi mulakan kuliah. Jadi alhamdulillah anak ni tergolong daripada kalangan orang yang awal lah. Alhamdulillah, di kala tempat-tempat lain masih lagi belum dapat kebenaran, tuan-tuan diberi nikmat oleh Allah untuk berada dalam majlis-majlis ilmu Allah, dalam majlis-majlis ilmu taman-taman syurga Allah. Jadi nak tak nak tuan-tuan, kita kena rafakkan kesyukuran kita lebih-lebih lagi dalam keadaan situasi yang berlaku pada dunia hari ini yang berada pada penghujung, yang banyak sangat peristiwa-peristiwa yang Allah telah jadikan, dan peristiwa tersebut sebenarnya memungkinkan kita ni untuk mendatangkan berfikir, mendatangkan fikiran yang kalau kita boleh tengok kepada alamat-alamat dan tanda-tanda ni, maka kita akan meningkat lagi ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah SAW dia sebut ada 2 perkara yang manusia boleh, dua asbab besar yang menyebabkan manusia ini boleh dekat kepada syurga Allah dan paling banyak berada dalam syurga Allah, iaitu orang yang bertakwa dan orang yang tinggi akhlak dia. Dan 2 golongan orang yang melakukan amalan tersebut, kalau mana dia melakukan amalan tersebut, dia menjerumuskan dengan amalan tersebut, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka Allah. Bahkan ramai orang yang terjerumus dalam neraka kerana 2 perkara ni. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya kan mulut, yang keduanya kemaluan. Jadi tuan-tuan minta Allah beringat sungguh-sungguh. Sebab tu khutbah, setiap kali khutbah, alhamdulillah kita ni diberi nikmat oleh Allah. Kalau macam tempat Ana di Pahang ni, kita merasai nikmat sejak daripada PKP kedua ni, kami masih lagi diberi kebenaran untuk solat Jumaat walaupun dalam musim PKP. Alhamdulillah tuan-tuan minta Allah, rezeki sungguhlah ni patut rezeki. Nak buat macam mana, sebab Lembah Kelang dia tinggi. Pahang ni walaupun dalam musim PKP pun ni aktiviti masjid, kuliah-kuliah dibenarkan, alhamdulillah. Jadi kan adanya peringatan-peringatan sebegini menyebabkan kita ni sentiasa ingat pada Allah Azza wa Jalla, dan menyebabkan kita ni dalam pengawasan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurlah pada Allah tuan-tuan, Allah kita dah makin membaik, situasinya makin membaik, dan mudah-mudahan amalan kita pun makin cantik, makin baiklah ke depan ni. Sebab apa yang berlaku ke depan ni kita tak nampak, tapi mengikut alur, bukan nak kata alur cerita, mengikut alur sirah
kalau kita tengok pesanan daripada orang-orang alim, kita ni berada pada satu zaman yang menuju kepada hari yang kalau kita kata nak berlaku baik pada sebelumnya tu agak ni sikit lah, betul tak? Sebab ujian terhadap umat Islam hari ni besar, sehinggalah kita ni dapat kepada janji Allah, dikembalikan pemerintahan Islam kepada kita dan umat Islam berpegang teguh pada amal Islam. Jadi selesai masalah, kita ke arah tu. Dalam bulan Syaban ni banyaklah, anda kalau tengok dekat sini ni, anda sebenarnya hari ni hari kelima kita sambut peristiwa Isra Mi'raj, betul tak? Khamis minggu lepas kita sambut peristiwa Isra Mi'raj. Anda lebih kepada nak sebut peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj. Cuma yang pertama ni anda nak sebut, dalam bulan Syaban ni ada beberapa amalan yang tuan-tuan kena bersungguh-sungguh kejar. Kenapa? Sebab bulan ini bulan yang Allah perintahkan supaya apa dia? Kita ni kejar, bukan kata amalan ni amalan yang selalu kita dengar. Tuan-tuan Allah, Syekh Zainal Asri dia sebut apa dia? Tanda hati ni jauh dengan Allah ni apabila dia merasakan payah untuk melakukan puasa sunat dan berqiyamul lail. Puasa sunat dia payah jadi malas, patut nak qiyamul lail pun payah jadi malas. Malas tu jadi payah kalau kita boleh sebut susun atau kata, betul tak? Nak malas tu datang daripada mana? Sebab tak ada rasa kecintaan kita nak beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebab tu dalam bulan Syaban ni kita kena ingat perintah turun wajib puasa dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syaban. Perintah kita biasa dengar dalam khutbah-khutbah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah apa dia? Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ayat ni turun dalam bulan Syaban, dalam bulan ni. Tuan-tuan Allah. Jadi banyak benda ni kalau kita nak sebut ni. Banyakkan berselawat dalam bulan Syaban. Kenapa? Perintah turun ayat yang mewajibkan umat Islam, maknanya perintah untuk berselawat pada Nabi ni turun dalam bulan Syaban. Perintah untuk tahwilul kiblah, peristiwa pertukaran kiblah. Betul tak? Lebih kurang 17 bulan berapa hari tuan-tuan? 3 hari lah. Apabila umat Islam diejek Nabi angkat tangan berdoa. Betul tak? Besar kan peristiwa ni? Tuan-tuan Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan Allah, berlaku selama 17 bulan. Kita pernah menghadap Baitul Maqdis, betul tak? Dalam cerita yang kita nak sebut hari ni subhanallazi ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ni kita ulang sebut ni tuan-tuan Allah, kita dia ada dipanggil cukup apa dia, cukup bermakna ayat ni pada kita. Tuan-tuan Allah, kenapa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj ni tuan-tuan Allah disebut Baitul Maqdis, tuan-tuan Allah. Yang ni kena ingat dan kita kena ada tanggungjawab dan kita kena ada rasa bertanggungjawab dengan apa yang berlaku di sana. Tuan-tuan Allah. Baik. Sikit kalau anda boleh sebut untuk mukadimah. Allahu Akbar. Peristiwa tahwilul kiblah, peristiwa ayat turunnya berlaku merintahkan untuk kita ni berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang ada 8 ke 9 gitulah lebih kurang kalau kita nak sebut dalam bulan Syaban ni. Peristiwa-peristiwa besar yang berlaku termasuk Badal Kubra yang kedua, betul tak? Walaupun tak berlaku peperangan. Tak berlaku peperangan. Tapi Nabi menunggu selama 8 hari. Tuan musyrikin ni tak jadi peperangan, Nabi patah balik. Dan ini berlaku dalam bulan Syaban. Tak apalah tuan-tuan Allah. Baik. Sidang hadirin rahmati Allah. Hari ini anda nak sebut pada tuan-tuan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang besar pada kita hari ini ni, kalau kita boleh sebut berlaku peristiwa ni saat mana berlaku penolakan. Hari ni orang menolak, orang berlaku penolakan pada peristiwa ni. Satu, yang kedua macam-macam hujah. Tuan-tuan, hari ni di sebalik apa yang berlaku dalam negara kita hari ni, kita tengok sikit-sikit kita ni diuji dengan apa dia, keyakinan umat Islam ni sendiri.
geng-geng yang dianggap sebagai sekular, geng-geng yang dianggap sebagai musuh-musuh Islam ni, dia susun orang dia ni sampai peringkat tuan-tuan Allah, pelapis kepada mereka ni, kalau tuan-tuan boleh tengok hari ni, Allahu Akbar, mengerikan tuan-tuan Allah. Sebab tu kisah peristiwa Isra Mi'raj ni anti hadis, orang yang tolak hadis ni sendiri dia tolak mentah-mentah. Sedangkan perintah untuk percaya pada ayat Allah ni, tolak satu ayat yang ada dalam Quran, maka dia terkeluar daripada Islam, jatuh kafir tuan-tuan Allah. Ini tolak terus peristiwa yang khusus Allah sebut dalam surah Al-Isra ni sendiri. Dengan kaedah macam mana? Didatangkan keraguan. Datangkan keraguan kepada cerita yang berlaku pada Nabi itu. Sebenarnya waktu tu dia buat contoh, betul tak? Aisyah ni ada dengan Nabi ada dengan Aisyah pada waktu tu, betul tak? Dan sebenarnya waktu tu Nabi ada, dan berlaku pada Nabi itu peristiwa ni peristiwa yang berlaku dalam mimpi je. Dia sebut sedemikian. Tengok, dia nak datangkan keraguan dalam diri setiap orang mukmin. Tuan-tuan Allah, kita yang biasa dengar peristiwa ni daripada kecil sampai dia kemudian sampailah kita ni berumur, kita yakin sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang termakan hasutan yang termakan dengan cerita-cerita seperti ini. Sebab tu tuan-tuan Allah, kalau sebut majlis ilmu ni, Allahu Rabbi, kita merasakan jangan sampai peringkat kita ni nak menafikan bahawasanya pentingnya majlis-majlis ilmu ni sendiri. Sebab tu kalau ada ilmu ni, dia akan selesai masalah ni. Allahu Akbar, nak menjawab pada tomahan-tomahan ni sendiri. Allahu Rabbi, tuan-tuan Allah. Peristiwa besar ni sendiri yang telah Allah sebut dalam Quran ni sendiri menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah dengan kebergantungan kita kepada Allah. Allah turunkan dalam peristiwa yang kita boleh jelas, kita boleh tengok tuan-tuan Allah, berlaku dialog antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Kalau nak sebut yang ini besarnya lah. Sebab tu kalau kita sebut orang yang ada masa tapi dia tak nak berselawat pada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan Allah, macam mana kita nak jawab depan Allah? Nabi dibangkitkan daripada mahsyar, bangkit saja tuan-tuan Allah, dalam keadaan risaunya pada umat dia, disebut macam mana keadaan umatku, keadaan umatku. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Peristiwa semayang yang kita dapat ni asal 50, betul tak tuan-tuan Allah? Turun jadi 5. Betul tak? Dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tuan-tuan Allah, disebutkan, anda baca sikitlah tuan-tuan Allah. Inna ummataka la tastati'u 5 salawatin kulla yawm wa inni kharabatun nasa qablak wa alajtu bani Israel ashaddal mu'alajah farji' ila rabbik fas'alhu takhfifa li ummatik qala sa'altuka ya Rabb sa'altu rabbi hatta istahyaitu walakin arda wa usallim qala falamma jawaztu nada munadi amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukan 5 kali solat setiap hari. Aku telah mencubanya pada orang sebelum kamu, dan aku telah cuba bersungguh-sungguh untuk melakukannya pada Bani Israel. Kembalilah pada Allah dan mintalah keringanan daripadanya untuk umatmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meminta sehingga aku menjadi malu lagi untuk meminta lagi, akan tetapi aku redha dan aku berserah. Apabila aku berlalu ada suara yang menyuruh, aku telah menjalankan kewajipanku dan aku telah kurangkan bebanan hamba-Ku. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Baik tuan-tuan Allah, daripada apa yang kita boleh dengar di sini tuan-tuan Allah, hadis yang kita telah bacakan tadi ni lebih kurang kita boleh faham tuan-tuan Allah. Anda sebut pada tuan-tuan, ada lebih kurang 7 pengiktibaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni sendiri. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Yang pertama apa dia? Di antara mesej pengajaran yang boleh kita renungi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ni sendiri, belum pada tu anda sebut bab solat ni tuan-tuan Allah. Sebab tu hari ni tuan-tuan Allah, jangan kita terkejut.
Kalau kita boleh melihat hari ini kalangan orang yang kita kata menjadi contoh, kalau kita sebut Islam, kita akan nampak Islam cantik pada umatnya. Tapi hari ini tuan-tuan Allah, kalau tengok pada umat ataupun orang-orang Islam tu sendiri yang nak bawa Islam, Allahu Rabbi, ana dalam isu yang terbaru ni tuan-tuan Allah, isu kalimah Allah, isu apa yang berlaku dalam negara kita hari ini, apabila mahkamah telah memutuskan beberapa tindakan yang kita rasa agak merugikan umat Islam. Dan memang benar kalau kita tengok keputusan tu cukup mengejutkan. Betul tak tuan-tuan Allah? Apa yang boleh kita sebut? Sebenarnya kalaulah kita ni ada kekuatan dan ada kefahaman tuan-tuan Allah, dan ada benteng, tapi ialah kita nak sebut macam mana. Sebenarnya Hanan ni baru balik daripada pekan, balik dan dengar kisah seorang budak tahfiz yang diterjebak dengan peristiwa apa dia. Inilah tuan-tuan boleh kata ni, insight ni lah. Main game ni waktu malam, siang dia tidur. Ini anda nak sebut macam mana tuan-tuan Allah? Maknanya orang yang hafal Quran pada tu dia ni dapat dah kerja sebagai dipanggil mutawwil ni, nak bawa orang pergi ke Mekah pun tunduk, tak boleh nak jaga solat 5 waktu ni sendiri. Dalam ada lagi lah tuan-tuan yang lebih tu. Anda sebenarnya dalam nak study kes-kes yang melibatkan apa yang berlaku dalam negara kita hari ini, benarnya tak pelik kalau kita tengok makin hari makin kuat penekanan terhadap umat Islam di bumi Malaysia ni sendiri. Kenapa? Dulu kalangan orang yang menentang Islam dan nak merosakkan Islam ni sekadar orang yang memang benci Islam dan dia tak ada kefahaman dengan agama. Tak ada kefahaman langsung dengan agama. Tapi hari ni pelapis-pelapis dia tuan-tuan Allah bukan sembarangan orang. Orang yang pernah satu ketika tuan-tuan Allah duduk di persidangan PBB belakang seorang yang menjadi jurucakap yang mengutuk Malaysia yang dipanggil apa dia, bertindak tidak adil kepada LGBT di PBB, yang bercakap orang bukan Islam tuan-tuan Allah, wakil daripada mereka. Belakangnya seorang pemuda Malaysia, pemuda Islam, pemuda Melayu yang menjadi ketua kepada golongan LGBT ini sendiri, yang menuntut hak-hak mereka yang mereka rasa di Malaysia ni sudah tidak ada keadilan pada mereka. Tuan-tuan, maklumat dia pergi kepada undang-undang ni tuan-tuan Allah, dan berlaku. Dan video tu ada, nanti anda akan bagilah share yang kita boleh share dan kita boleh tengok. Ni menjadi satu kebimbangan. Kita cek background budak ni bukan budak biasa, asal daripada sekolah agama. Seorang daripada tuan-tuan Allah yang menjadi ketua. Ni tuan-tuan Allah, kalau kita nak sebut bab tu, kalau kita nak sebut bab solat ni, as-salah imanuddin. Betul tak? Tiang agama, orang yang meruntuhkan solat. Bukan dia tak semayang budak ni, betul tak? Hafiz Quran, orang yang ada kefahaman agama. Ni yang menjadi pewaris kepada yang dipanggil dengan apa dia, penerus kepada legasi orang yang mengungsi Islam dalam negara kita hari ini. Sebab tu untuk berhadapan dengan mereka ni bukan senang tuan-tuan Allah. Allah Rabbi, banyak lagi lah. Kalau kita tengok dan kalau kita boleh perhati hari ini ni tuan-tuan Allah, sebab tu kita agak terkejut, betul tak, dengan apa yang diputuskan oleh mahkamah. Sebab di sebalik belum ada hukum, belum ada dia panggil dengan kebenaran menggunakan kalimah Allah ni pun kita dah rasa terancam, lebih lagi kalaulah penggunaan tu diberi. Betul tak? Orang buat contoh Indonesia boleh je duduk, betul tak? Tapi kalau kita boleh tengok, mereka boleh menggunakan Tuhan kamu Allah, Tuhan aku Allah. Sebab tu di Indonesia ni tuan-tuan Allah, orang Kristian boleh kahwin dengan orang Islam, betul tak? Berlaku kahwin campur, berlaku banyak sangat. Sampai peringkat hari Ahad gereja, masjid diguna untuk puak-puak Kristian, hari Jumaat orang Islam guna. Ini yang berlaku tuan-tuan Allah. Dia kata Indonesia tak ada apa-apa. Tuan-tuan jangan. Kalau tuan-tuan dengar ceramah Ustaz Kazim, betul tak, disebut dan didatangkan bukti-bukti, dan kita tak boleh nak tolak yang ni. Tak boleh nak tolak. Berlaku gempa bumi, Palu, berlaku yang dipanggil dengan apa dia, banyaklah musibah-musibah yang berlaku di sana. Allahu akbar tuan-tuan Allah. Sebab tu pendidikan agama ni, kata Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan Allah, bermula di rumah. Tuan-tuan Allah, kita mendidik anak, mak Imam Ahmad bin Hanbal ni dibawa.
anak dia untuk berguru dengan guru dia. Dia kata perbetulkan akhlak anak kamu ni di rumah, baru kamu hantar anak kamu ni mengaji dengan aku. Maknanya kena bentuk di rumah dulu. Pendidikan awal ni, tuan-tuan Allah. Hari ni kalau orang menghafal Quran 30 juzuk boleh jadi padri, tuan-tuan Allah. Hari ni kalau orang yang ada pemahaman agama ni pun boleh dipesongkan, apatah lagi kalau orang yang tak ada. Orang yang tak ada benteng-benteng seperti ni, macam mana tuan-tuan Allah? Allah Rabbi. Isu kalimah Allah ni tahun 1974 lagi. Bukan baru tuan-tuan Allah. 1968 KDN telah mewartakan 3 kalimah Allah, Baitullah, satu lagi apa dia? Apa satu lagi? Baitullah, Kaabah, nama Allah, ada satu lagi, ada 3. Telah diwartakan hak special khusus untuk orang Islam. Khusus untuk orang Islam. Tak boleh usik ni istimewa untuk orang Islam. Tapi 74 tu tuan-tuan tengok. Cetak ni dalam keadaan mungkin tanpa pengetahuan. Kita letak macam itulah tuan-tuan Allah. Bible yang telah dicetak dalam bahasa Melayu terang-terang menggunakan kalimah Allah. 2011 tuan-tuan Allah. Ini kalau kita nak sebut politik sikit, tuan-tuan Allah. Sebab tu isu hari ni bukan isu politik. Jangan kalau kita nak selesaikan masalah umat Islam hari ni politik ni kita nak sebut macam mana tuan-tuan Allah. Dalam bahasa yang mudahnya tuan-tuan Allah, mungkin kesilapan yang lepas. Kita bukan nak tuding jari kamu salah, kamu salah, tak. Solution hari ni kita nak cari macam mana kita nak selesaikan masalah yang berlaku hari ni, supaya tidak ada lagi kalangan umat Islam ni. Tuan-tuan, Tok Guru Haji Hadi sendiri dia keluarkan satu statement dia. Syekh Yusof Qaradawi keluarkan satu statement dia dalam isu kalimah, penggunaan kalimah Allah ni sendiri. Penggunaan isu kalimah Allah, tuan-tuan Allah, kepada orang Kristian, kalau didatangkan nas, didatangkan dalil, dia tak salah. Tapi kalau disalah guna, dia akan jadi masalah. Yang ini yang jadi masalah ni. Yang jadi masalah Syekh Yusof Qaradawi sebut. Tapi kalau kita tengok di pro kontra, ulama-ulama di Malaysia, ustaz-ustaz di Malaysia sendiri pun ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni. Betul tak tuan-tuan Allah? Jadi kita serah kepada kebijaksanaan yang ada pada kerajaan hari ini. Kisah lepas hari ini kalau kita nak kata nak letak salah kerajaan, tuan-tuan Allah, kena tengok yang belakang-belakang. Tapi kalau kita nak cari salah, tak selesai masalah. Dia kena dia kena ada satu peringkat. Kerajaan hari ini dia kena berani dah. Tak, sebab mereka dah secara terang-terangan berlaku himpunan di Johor, apa yang disebut dalam himpunan tersebut, tuan-tuan Allah, kalau tuan-tuan dengar, Allahu Akbar. Betul tak? Kesilapan yang dulu, apabila kita tak, mungkin kita terlepas pandang. Kalau kita buat terlepas pandang juga, ataupun kita buat lebih kurang juga sekarang, untuk masa depan anak kita macam mana, tuan-tuan Allah. Yang ni kita jadi kebimbangan pada kita. Allah Rabbi, tuan-tuan Allah. Jadi mudah-mudahan kita doa pada Allah, tuan-tuan Allah, supaya apa perancangan mereka terhadap umat Islam di Malaysia ni sendiri akan terbatal. Macam itulah tuan-tuan Allah. Dan diberi kekuatan untuk umat Islam di bumi Malaysia ni bersatu atas nama akidah. Tuan-tuan Allah, tidak ada masa lagi untuk kita nak bergaduh, nak membesarkan isu politik. Allahu Akbar. Jadi punca takut hilang undi 2011. 2011 tuan-tuan Allah, waktu tu menandatangangi PM pada waktu tanda tangan untuk bersetuju membenarkan dibuka ruang lebih besar lagi, ada 10 perkara. Waktu tu berlaku tangkapan di Kelang, Port Kelang dengan di Kuching di Sarawak. Jadi berlaku ubutan. Oleh kerana takut hilang undi pada waktu tu, tuan-tuan Allah, sign 7 benda yang 10 perkara ni sendiri yang menyebabkan hari ni kita tanggung, tuan-tuan Allah. Allahu Rabbi, tuan-tuan Allah. Sebab tu kalau kita nak sebut politik ni, tuan-tuan Allah, biarlah politik itu menguntungkan umat Islam. Tok Guru Harun Din, tuan-tuan ingat tak Tok Guru Harun Din? Tok Guru Harun Din ni, tuan-tuan Allah, dia mati-mati menentang. Tuan-tuan cuba semak video-video dia balik. Dia tolak. Sebab apa dia tolak? Dia nampak dia antara orang yang mengasaskan banyak, dipanggil center dakwah di Sabah Sarawak tu banyak. Dia labuhkan duit dia berapa banyak, tuan-tuan Allah. Jadi dia nampak perkara ni. Doalah tuan-tuan Allah supaya ada kesatuan wahdah dalam hati umat Islam hari ini, dan nampak benda ni satu benda yang besar dan jihad yang besar. Allahu Akbar. Berapa minit kita? 1:45 ke? 1:50. Baik, insya-Allah. Terima kasih.
Di antara mesej pengajaran yang boleh kita renungi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, restu ibu bapa sangat penting agar hidup kita diberkati dan diredai oleh Allah. Hal ini dapat kita pelajari menerusi peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit pertama. Baginda bertemu Nabi Adam alaihi salam sebagai bapa seluruh umat manusia. Ini memberi pengajaran kepada kita apabila bermusafir jauh ataupun menerima satu tugasan yang besar, perlulah terlebih dahulu menemui ibu bapa ataupun ahli keluarga yang tua untuk memohon doa dan restu mereka agar kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan selamat. Ni kita kena jaga yang ni. Betul tak? Tuan-tuan insya-Allah. Yang pertama, restu ibu bapa. Tuan-tuan insya-Allah tengok. Ana sebut dah Ustaz Harundin tadi. Beruntung je lah bonda Tok Guru Harundin kita ni sendiri. Keluarga Lebaidin ni hak lelaki semua hafiz. Semua hafiz. Nak sebut tuan-tuan Allah, barakahnya hidup dia ni tuan-tuan Allah, sampai waktu mana khidmatnya mereka pada mak ayah mereka ni sendiri, hatta kita nampak benda ni kecil je tapi besar tuan-tuan Allah. Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni patut kita suluh, kita kena nampak redha orang tua ni besar. Dan berbahagialah mana-mana mak ayah yang ada anak, saat anak tu setiap kerja yang dia nak buat, dia mohon restu daripada mak ayah dia. Keberkatan tuan-tuan Allah. Orang berjaya ni tuan-tuan Allah, banyak yang anda jumpa ni kerana berkat doa mak ayah. Anda pernah ikuti kursus yang dibuat oleh Dr. Azizan. Betul tak tuan-tuan Allah? Dr. Azizan yang dia telah melahirkan berapa ramai jutawan Melayu ni sendiri. Duduk dalam program dia tu sendiri, banyak orang yang naik duduk atas pentas cerita pengalaman, dan boleh kata 80%, 90% lah tuan-tuan Allah, cerita pengalaman kerana apa? Selain pada usaha, berkat doa mak ayah. Selain pada usaha, berkat doa mak ayah. Tuan-tuan Allah. Sebab tu orang yang ada anak, tuan-tuan Allah, tengok anak tu sempit rezeki, cara untuk nak menjadi murahnya rezeki anak ni sendiri, mak ayah kena main peranan. Satunya doa, yang kedua ajar seperti mana yang telah Nabi tunjuk dalam peristiwa Isra Mi'raj ni sendiri, restu mak ayah. Tuan-tuan Allah, Allahu Rabbi. Tuan-tuan boleh tengok segi tarbiyah almarhum Tok Garundin ni, waktu mak dia meninggal tuan-tuan Allah, anak dia ni berapa orang? Ramai juga tak? Belah anak. Tuan-tuan Allah, seorang tu jenazah mak tu bukan letak atas keranda ni, pangku riba letak atas pangkuan, maknanya masing-masing dalam keadaan uruskan jenazah mak. Bahagianya lah tuan-tuan Allah. Tak? Oleh kerana berkat yang ada pada keluarga ni sendiri tuan-tuan Allah, berkat tu ada pada kehidupan mereka ni, dan berkat tu manfaatnya sama balik pada kita, balik pada mak ayah juga tuan-tuan Allah. Dalam hal ni tuan-tuan Allah, tugasan berat yang ada pada diri kita ataupun macam mana kita nak buat tuan-tuan Allah, terserah. Tapi selagi mana ada mak ayah raih. Ana jaga anak yatim 15 tahun, 2005 sampailah 2018. Tuan-tuan Allah, apa yang anda tengok kekurangan pada anak yatim yang anda jaga ni sendiri, mereka hilang satu benda yang besar dalam hidup mereka. Apa dia? Berkat yang ada pada mak ayah. Pada tu kita jadi mak ayah, kita rasa macam mana mereka rasa. Pernah satu tiga lepas dia mulai dalam keadaan menangis. Tuan-tuan Allah, menangis, pergi ke sekolah. Waktu ambil keputusan periksa ni ialah anak-anak yatim, taklah cemerlang sangat. Anda selalu berpesan pada mereka ni sendiri, besarnya bukan keputusan tapi akhlak. Tapi nak sebut pada tuan-tuan, apabila mereka ni duduk dalam situasi yang macam ni, hilang, habis. Sebab tu kalau kita ada anak dan kita menjadi anak, tuan-tuan Allah, susah hidup kita ni sendiri, baliklah tuan-tuan Allah. Seorang Allahu Akbar. Ana ambil contoh seorang sahabat ana, hidup lagi dia, Pak Syekh Zan. Dia ni sehari mesti dia call mak dia, kalau tidak pagi petang. Dia akan mesti call. Dia duduk Selangor, Kota Bayumas, mak dia duduk di Rau. Pagi-pagi dia akan telefon. Baru ni anda tengok dalam satu orang share kisah bagaimana seorang yang berjaya, tapi hidup dia ni macam mana waktu dia susah bersama dengan mak ayah dia. Jadi tuan-tuan Allah, mudah-mudahan Yang kedua, pentingnya melakukan rujukan dan perundingan, mendengar nasihat orang-orang yang lebih tua dan lebih pengalaman apabila menerima sesuatu tugas, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan dengan Nabi Musa, berpandukan hadis yang dipetik tadi, yang anda bacakan tadi. Berlaku dialog antara Nabi Allah Musa dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta turun daripada 55. Nabi Musa kata pergi jumpa lagi. Sebab aku tahu dah umat kamu memang tak boleh nak buat 5 rakaat ni pun susah. Susah 5 rakaat ni. Nabi kata banyak kali dah aku ngadap dengan Allah. Aku jadi malu dah. Aku sabar dah, aku redha. Nah, aku sabar, aku redha. Kata Nabi Allah Musa, aku dah buat dah pada umat terlepas dan aku sungguh-sungguh beri pengganan pada Bani Israel. Tak lepas juga. Kalau boleh pergilah jumpa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut aku malu dah. Aku malu dah. Betul, apa yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berlaku sungguh hari ni. Hari ni tuan-tuan Allah, ramai mana mak ayah yang berjalan pergi masjid, anak duduk depan TV lagi. Balik masjid, kita tengok anak kita duduk depan TV lagi. Bersambung azan maghrib sampai isyak. Kan drama-drama ni start waktu maghrib, betul tak? Nak sampai isyak, anak tak semayang lagi. Dekat nak habis baru nak semayang. Tuan-tuan Allah, berapa ramai orang yang ada berani boleh mengarahkan anak tutup TV ke apa dia, betul tak? Sebab tu anda berjumpa dengan satu keluarga, tuan-tuan Allah. Dia bukan jemaah tabligh, dia bukan jemaah arkam, tapi dia bentuk anak dia dalam rumah tangga dia ni. Bukan kita kata nak tolak teknologi, TV tak ada di rumah. Dia kata TV ni fitnah besar dalam rumah. TV ni fitnah besar. Dia kata anak aku jadi lambat semayang. Dulu ada, aku lempar dia tu. Apabila dia ada kefahaman, nak baling TV sekali, pecah tu, anak jadi takut. Betul tak tuan-tuan Allah? Lepas tu tak beli dah TV. Tapi hasil dia apa dia tuan-tuan Allah? Didikan dia ni Allahu Akbar. Anak hafiz semua. Nah, sebab tu kita kata kadang-kadang ni ujian. Tak ada TV, handset pula hari ni. Betul tak tuan-tuan Allah? Allahu Rabbi. Nak semayang masih lagi boleh tengok handset. Betul tak tuan-tuan Allah? Tengah khutbah, anak biasa khutbah, lambat sikit je. Tuan-tuan Allah, kadang-kadang baru kita naik atas mimbar tu, ada orang tu dia datang tu tak tahulah dia ikhlas. Sebab tu Allah sebut orang semayang ni kadang-kadang jangan jadi munafik. Orang munafik dalam solat. Orang nafik dalam solat ni macam mana? Orang yang buat semayang tak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Dia semayang tu datang dalam keadaan malas. Lepas tu semayang pula tak ikhlas. Datang tak ikhlas macam mana? Akibat daripada malas dia tu sendiri. Tapi semayang ni nak kena buat dalam keadaan malas. Buat dalam keadaan malas, dia jadi timbul tak ikhlas. Buat kenapa? Kerana nak tunjuk kepada orang bahawa aku semayang. Dia akan jadi macam ni. Tuan-tuan Allah, Syekh Habib Zainal dia sebut apa dia, orang munafik dalam semayang dia ramai. Semayang tapi dalam keadaan Allahu Akbar, tak bersungguh. Semayang ni dalam keadaan nak sebut macam mana tuan-tuan Allah, munafik dalam semayang ni ada disebut. Tuan-tuan Allah, betul tak? Sebab tu kalau orang yang nak jaga betul semayang tuan-tuan Allah, dia jaga daripada start dia ambil wuduk, dia berjalan kaki ke rumah, dia tak pandang dah, dia tak ingat dah apa-apa ni. Orang yang betul ni. Sebab tu anda biasa sebut dan anda pernah sebut pada tuan-tuan, orang yang betul-betul Allah sayang ni, hati dia diikat dengan rumah Allah. Betul tak? Orang yang baik, waktu mana dengar kalimah Allahu Akbar, dia tinggal semua kerja dia. Tapi ada lagi yang lebih baik. Yang macam mana? Sebelum pada orang azan, dia dah menunggu dah 5 minit sebelum pada masuk waktu sembahyang. Betul tak? Tuan-tuan Allah yang ini. Tapi benda ni payah. Hak Nabi bimbang, hak Nabi Allah Musa tu bimbang, betul-betul berlaku. Dan hari ini kita tengok longgarnya pendidikan anak-anak kita dalam menguruskan anak, dalam nak menjadikan kita ni orang betul-betul sayang pada sembahyang, menyebabkan apa dia? Masyarakat kita hari ini longgar segi akidah dia. Dia automatik, tuan-tuan Allah, tercabut, benteng pada diri dia tercabut. Dan hari ini kita tengok hari ini. Boleh tengok hari ini. Allahu Rabbi, tuan-tuan Allah. Pertemuan melibatkan dua rasul ini mendidik kita tentang kepentingan menguasai seni perundingan. Yang ketiga, maknanya yang kedua ni tuan-tuan Allah, dapat satu-satu tugas tuan-tuan Allah, kita jangan duk gaduh. Betul tak? Kita kena ada apa dia? Sebab tu disebut kita ni ada beberapa amalan yang kita buat kita tak akan menyesal. Yang pertamanya istiqarah. Yang keduanya tuan-tuan Allah apa dia? Mesyuarat. Mesyuarat tuan-tuan Allah. Mesyuarat ni tuan-tuan Allah, kalau benda yang kita utarakan ditolak, tuan-tuan kena ingat, kena sebut alhamdulillah. Kenapa? Kadang-kadang benda yang kita rasa betul itulah yang menyebabkan apa dia? Kadang-kadang ke depan tu dia akan boleh menjadi satu benda yang besar. Kalau tidak pada diri, pada company sebagai contoh. Betul tak tuan-tuan Allah? Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dia suka ni dalam mesyuarat. Sahabat Nabi ni sebagai contoh, dalam satu khutbah Nabi, khutbah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Betul tak tuan-tuan Allah? Waktu mana dia berkhutbah, dia ulang sebut subhanallah tabarakallah. Dia ulang sebut bahawasanya harta-harta yang ada dalam negara ni adalah milik
milik pemimpin, milik pemimpin, milik Amirul Mukminin. Ini antara ayat dia. Dia sebut ulang. Dia ulang 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, salah. Bukan untuk harta umat Islam hari ini, bukan untuk pemimpin, bukan untuk Amirul Mukminin, bukan untuk keluarga kamu, bukan. Makna Sayyidina Ali ni dia kata masih ada lagi sahabat Nabi yang hidup pada zaman aku ni sendiri. Sebab apa dia? Waktu mana melihat salah yang ada pada hatta seorang pemimpin, sahabat Nabi tegur terus, tuan-tuan Allah. Betul tak? Ini yang berlaku. Sebab tu perlu musyawarah ni sendiri, supaya kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kalau satu ketika kita buat keputusan yang kita buat tu, kalau ada dalam mesyuarat, dia takkan menyebabkan kita rasa sesal, tuan-tuan Allah. Yang ketiga, apabila menerima sesuatu tugas berat, jangan gopoh melaksanakan. Timbangkan dengan fikir, dapatkan nasihat dan pandangan supaya tidak membebankan pengikut akibat dari keputusan pemimpin yang dibuat secara terburu-buru. Sabda Nabi SAW, al-anatu minallah wal ajilatu minasyaitan. Ketenangan itu daripada Allah dan terburu-buru itu daripada syaitan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allahu Rabbi, tuan-tuan Allah. Dapat satu-satu tugas, tuan-tuan Allah. Jangan tu gopoh-gopoh. Betul tak? Tuan-tuan Allah. Allahu Rabbi. Hari ni, contoh hari ni kita ni dalam masyarakat hari ni, betul tak? Kalau kita nak sebut ni, boleh kita kias juga berita-berita yang ada dalam ni alam maya hari ni, tuan-tuan Allah. Betul tak? Kadang-kadang orang hari ni orang yang tak ada ilmu diangkat menjadi apa dia, tuan-tuan Allah? Nak sebut sebagai apa, tuan-tuan Allah? Ana pun nak sebut dalam istilah bahasa yang mudah kita faham apa dia. Sedangkan para alim ulama itu dianggap sebagai musuh. Betul tak? Orang jahil dianggap sebagai diangkat dalam masyarakat, dan kata-kata orang jahil itulah yang dipegang. Sedangkan kata-kata para alim ulama ditolak, dan ulama tu sendiri sampai peringkat dimusuhi. Tuan-tuan Allah, Allahu Rabbi. Ini berlaku dalam masyarakat hari ni, tuan-tuan Allah. Cepat sangat nak menerima berita, gopoh nak sebar, lepas pada tu nak tarik balik, bukan senang, tuan-tuan Allah. Betul tak? Ini pengajaran yang ada yang boleh kita ambil. Yang keempat, sabar adalah satu sifat yang sangat dituntut. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-alik mohon dikurangkan bilangan solat, sehingga Allah mengurangkan bilangan solat sehari semalam daripada 50 kali kepada 5 kali. Pengajarannya adalah sifat sabar dituntut untuk mencapai sesuatu yang dihajati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama menolong orang-orang yang sabar. Tuan-tuan Allah, Anda sebut yang pertama tadi. Allahu Rabbi, tuan-tuan Allah. Peristiwa ni besar sungguh-sungguh, tuan-tuan Allah. Sehingga kalau kita boleh tengok ibrah daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sendiri, menunjukkan kasih Nabi ni pada kita. Sahabat-sahabat yang baru hadir, anak-anak sebut banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syaban. Ini hari ni pertama Syaban. Cubalah mula dengan selawat 1000 kali sehari, tuan-tuan Allah. 1000 kali sehari. 1000 kali sehari ni tak lama, tuan-tuan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu alaihi Muhammad. Tak kira lah tuan-tuan nak ambil cara selawat macam mana. Jangan letak 100 sikit, tuan-tuan Allah. Tanda kita kasih pada Nabi ni, dia kena banyak selawat pada Nabi. Tuan-tuan Allah, orang subhanallah tabarakallah, orang yang diazab dalam kubur, tuan-tuan Allah. Siapa dia? Kisah berlaku pada seorang wali Allah, yang kalau dia bercakap waktu mana anda lupa dah, subhanallah tabarakallah. Siapa dia? Wali Allah ni sendiri, tuan-tuan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana dia lintas kubur ni sendiri, anda cerita dulu. Waktu mana dia lintas kubur ni, lebih kurang 60 keluarga dalam kuburan tu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya kenapa? Ada seorang makcik ini, ada seorang ibu ni, dia ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan je. Waktu mana ada seorang anak perempuan ni sendiri, anak dia meninggal. Dia rindu sangat pada anak dia. Rindu pada anak dia ni sampai dia terbawa-bawa dalam mimpi. Anak dia diazab dalam kubur. Dia azab dalam kubur. Waktu mana dia azab dalam kubur, dia pergi jumpa dengan imam ni sendiri.
Tuan-tuan Allah. Kalau sampai yang ingat yang nak sebut. Kalau tak ada nanti ke depan ni kalau kita sebut nama ni insya-Allah, tuan-tuan Allah. Peristiwa ni berlaku waktu mana dia menghadap, dia sebut bahawasanya aku rindu sangat pada anakku. Anak aku ni dah meninggal dan menyebabkan aku rindu sangat, mimpi dalam keadaan disiksa dalam kubur. Waktu mana disebut, dengar saja yang ni, Imam Hasan Al-Basri ni, Imam Hasan Al-Basri. Dengar saja yang ni tuan-tuan Allah, bergetar hati dia. Dalam keadaan sedemikian, tuan-tuan Allah pengsan. Allahu Akbar tuan-tuan Allah. Dalam cerita yang sama tuan-tuan Allah, waktu mana dia bertemu dengan budak, seorang perempuan yang wajahnya bersih, wajahnya bersih dalam keadaan seperti mana permaisuri, seperti mana dia mendapat kenikmatan yang banyak. Tuan-tuan Allah, Imam Hasan Basri tanya, kamu siapa? Dia kata, akulah anak yang waktu mana pernah satu ketika mak aku dulu berjumpa dengan kamu, cerita keadaan kami dalam kubur. Kami ni diazab sungguh-sungguh. Lebih kurang 60 keluarga ni, 60 perkuburan ni diazab sungguh-sungguh. Tapi cerita mak kamu dengan cerita apa yang aku alami hari ni berbeza. Kamu ni, aku nampak kamu ni tak macam orang diazab dalam kubur. Dia kata benar, waktu mana mak aku datang. Dan hari ni aku nak sebut barakah selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diazab dalam perkuburan dan kami semua ni diazab waktu mana datang seorang hamba Allah, dia berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah selawat yang ada pada Nabi itu sendiri menyebabkan turun barakat pada kami semua terlepas daripada azab ni sendiri. Tuan-tuan Allah, banyak lagi kalau nak sebut cerita kisah-kisah selawat ni sendiri tuan-tuan Allah. Cuma berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanam azam. Hari ni bulan ni ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita sebut. Kita dengar dalam khutbah, betul tak? Ayat ni turun dalam bulan Syaban. Perintah ayat selawat ni dalam surah apa dia tuan-tuan Allah? Allahu Akbar. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Tuan-tuan cuba tengok, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tuan-tuan Allah nak menunjukkan kasih cintanya Nabi pada kita ni. Nabi dah berkorban banyak sangat dengan kita tuan-tuan Allah. Tanda untuk kita ingat pada Nabi, tuan-tuan Allah, selawat banyak-banyak pada Nabi. Sebab tu tuan-tuan Allah, nak selawat ni pun perlukan kesabaran juga. Betul tak? Ada orang dia rasa Allah mula-mula nak buat tuan-tuan Allah. Anak nak sebut ada tuan-tuan. Nak dapat selawat 1000 kali sehari ni bukan senang. Caranya ulama-ulama dah ajar dah. Cuba amalkan 100 dulu. Amalkan 100 dulu. 100 dulu lepas apa dia? Lepas subuh 100, lepas Zuhur, Asar 100, Maghrib 100, Isyak 100 dan Maghrib, Isyak 100. 500 hari. Betul tak tuan-tuan Allah? Cukup 40 hari, cuba buat 200. Buat 200. Cukup 40 hari lagi, tambah lagi tuan-tuan. 500. Sehari jadi berapa? 2,500. Sampai peringkat kita ni, tuan-tuan tengok Syekh Zainal Abidin. Setiap kali dia nak ceramah, dia berhenti sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Dia berhenti sekejap. Allahumma salli. Kalau sampai tahap tu, kita buat kerja, berhenti kerja kita. Tengah kerja boleh selawat. Selawat ni tuan-tuan Allah nak sebut satu-satu amal ibadah yang buat khusyuk ke tak khusyuk, pahala tetap kita dapat dan manfaatnya cukup banyak. Semayang tak khusyuk, tuan-tuan Allah, betul tak? Semayang sah, pahala dapat ke tak? Tak dapat. Betul tak tuan-tuan Allah? Kita mengaji, baca Quran, tuan-tuan Allah, hati kelain. Cerita bab azab tak ada rasa sedih dalam hati. Cerita bab kegembiraan, nikmat Allah, cerita tak ada rasa gembira dalam hati. Tuan-tuan Allah, Quran tu sampai peringkat kalau setakat hanya di bibir tuan-tuan Allah, manfaatnya tak besar. Betul tak? Tapi bab selawat buat dalam keadaan kita lalai sekalipun, nak hati kelain, fikiran kelain, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli, baca tetap akan dapat pahala. Satu-satu ibadah yang Allah beri jaminan. Kamu buat dalam keadaan macam mana sekalipun. Sebab itu ada orang tanya istighfar, kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah-kalimah yang besar. Yang ada zikir-zikir yang paling hebat, zikir apa dia? Tak habis lawan selawat. Bukan nak menafikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan nak menafikan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak. Tuan-tuan boleh buat, tapi lebihkan selawat. Lebihkan selawat tuan-tuan Allah. Di akhirat besok Nabi jumpa dengan kita di sini dalam keadaan dia kenal umat dia dengan jumlah bilangan selawat. Dengan jumlah bilangan selawat. Tuan-tuan Allah, seorang hamba Allah bangkit di padang mahsyar. Tuan-tuan Allah, dia memanggil pada Nabi. Manggil Nabi. Nabi ni buat macam tak layan.
Buat macam tak layan. Punca tak layan kenapa? Dua je. Satu, mungkin dia tak dengar ke kalau kita sebut dalam bahasa mudah. Yang kedua, dia tak kenal. Betul ke? Kalau seorang panggil kita tak, panggil dan kita tak kenal, dan kita mungkin slow ke macam mana, kita tak kenal, kita nak berpaling pun kita rasa betul ke dia panggil aku. Nabi macam tu. Di akhirat besok Nabi sebut dah, orang yang paling banyak selawat pada aku ni mulianya di akhirat besok. Ni paling mudah untuk Nabi ingat, paling mudah untuk Nabi kenal. Allah Rabbi Allah mengenangkan kisah Nabi ini sendiri yang telah banyak berkorban untuk kita ni, tuan-tuan Allah. 2 minit lagi. Yang kelima, ujian Allah meletakkan perintah berat, iaitu solat 50 kali, solat sehari 50 kali dalam sehari semalam dengan rahmat Allah. Yakni keadilan dan keihsannya. Asal 50 atas ihsan Allah, atas keadilan Allah. Kerana Maha memberi mesej kepada manusia supaya merayu, memohon kepada Allah dan berunding bila menerima perintah yang berat untuk boleh diringankan. Juga mesej kepada pihak atasan agar bersifat adil dan ihsan ketika mengeluarkan sesuatu perintah. Jika menjadi terlalu berat untuk dipikul, perlu dipertimbangkan semula dan dilakukan ubah suai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upayamu. Yang keenam, janganlah bersifat mengambil kesempatan terhadap sesuatu kebaikan kerana setelah dikurangkan kepada 50 kali solat, kepada 5 kali solat sehari semalam, Rasulullah SAW berhenti di situ kerana sifat malu yang menghiasi peribadi Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis berkenaan Nabi SAW menerima perintah solat, walaupun masih dinasihatkan oleh Nabi Musa untuk meminta Allah dikurangkan lagi, tapi Nabi tak pergi dah. Ada sifat malu. Betul tak? Tuan-tuan Allah, yang akhir, yang ketujuh, tidak ada perkara yang mustahil untuk dicapai jika manusia berani berfikir di luar kotak. Di samping itu, manusia hendaklah sentiasa berserah diri dan yakin dengan kehendak Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amruhu idza arada syai'a innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan, kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman pada Allah, hakikat benda itu jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Tuan-tuan Allah, yang ni kerana ada keyakinan diri. Yang kelima tadi, disuruh kita merayu. Kerana hasil peristiwa ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj tadi, Nabi merayu. Jadi minta umat dia pun merayu juga. Betul. Tuan-tuan Allah, sebab tu kita ni jangan pisah diri kita ni dengan gantung harap kita kepada Allah. Hari ni umat Islam di Malaysia ni diuji dengan satu ujian yang berat, betul tak? Tapi kita masih ada senjata yang boleh kita guna untuk kita meletakkan senjata ni sebagai benteng yang paling ampuh untuk kita. Apa dia, tuan-tuan Allah? Berdoa. Sama seperti mana sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, tuan-tuan Allah. Kalau kita nak sebut sikit lagi, tuan-tuan, seminit je. Palestin, kalau tuan-tuan tengok, tak ada kuasa yang boleh lawan Amerika, tak ada kuasa yang boleh lawan Israel. Penjara paling canggih Israel, betul tak, tuan-tuan Allah? Senjata paling canggih yang ada dalam dunia ni Amerika, Israel. Tentera paling kuat pun Amerika, Israel, tuan-tuan Allah. Tapi macam mana orang Palestin boleh hidup sampai ke hari ni, sedangkan dia beri tawaran dua. Satu, kamu mati. Yang kedua, tinggalkan bumi kamu ni sendiri, tinggalkan tanah air kamu ni, tak bergerak. Nombor satu tolak, nombor dua tu kekal. Kenapa? Dia ada keyakinan. Datang mana keyakinan? As-salah ay ad-doa silatul mu'min. Betul tak? Semayang, doa ni senjata bagi orang mukmin, insya-Allah, tuan-tuan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.